Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua yang menonton video ini sihat-sihat belaka. Baiklah, video pada kali ini saya ingin berkongsikan cara untuk menjawab soalan rumusan, iaitu dalam Bahasa Melayu Kertas 2 SPM KSSM 2021. Bersama saya pada hari ini iaitu Cikgu Nazmi Zai. Okey, seperti mana kamu tahu, soalan rumusan ini terletak dalam soalan yang ke-9, okey, untuk kertas 2. Soalannya, adakah anda sudah menguasainya? Kalau sudah, bagus. Kalau belum lagi, jangan risau, kita masih ada masa lagi untuk ulang kaji. Okey, tema pada hari ini yang ingin saya sentuh berkaitan dengan tema 14, sihat dan bersih pilihanku. Bidang pembelajaran kesihatan, kemahiran hari ini ialah kemahiran 3.0, iaitu kemahiran menulis. Standard kandungan 3.5, menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Dan standard pembelajaran 3.51, mengolah pelbagai bahan menggunakan ayat yang gramatis dan penanda yang sesuai, penanda wacana yang sesuai. Baik, objektif kita pada hari ini ada dua. Pada akhir pembelajaran, saya harap murid-murid dapat yang pertama, mengenal pasti jenis soalan rumusan dalam kertas 2. Okey, dan kedua, iaitu mengolah dan menghubungkan 2 atau 3 bahan daripada pelbagai sumber bagi menghasilkan penulisan rumusan dengan menggunakan ayat yang gramatis. Dan jangan lupa penanda wacana yang sesuai. Ketahui semula format rumusan, di mana yang pertama, mesti tidak lebih 120 patah perkataan. Maksudnya rumusan yang kamu hasilkan itu jangan lebih 120. Kalau lebih, akan menjejaskan markah kamu. Yang kedua, isi perlu menyentuh semua fokus dan bahan. Yang ketiga, maksimum 8 isi. Yang keempat, ada 2 jenis soalan yang saya akan terangkan sebentar lagi. Bahan 1 pula, yang untuk yang nombor 5, ada 2 fokus. Bahan 1 kebiasaannya 2 fokus. Yang keenam, tiada ketetapan jumlah perenggan. Terpulang anda nak buat satu perenggan ke ataupun asing ikut pendahuluan, fokus dan penutup, tak ada masalah. Okay? Yang penting isi ada dalam rumusan tersebut. Dan yang terakhir, markah 30. Jangan tak jawab. Anak-anak semua, jangan tak jawab soalan ini. 30 markah disediakan. Baik, seterusnya jenis soalan rumusan. Seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, ada 2 jenis soalan rumusan, iaitu fokus 2, fokus 3. 3 fokus dan 2 fokus. Bezanya antara kedua-dua soalan ini, iaitu untuk soalan 2 fokus ada 2 bahan. Manakala yang 3 fokus itu ada 3 bahan. Boleh? Okey. Baik. Yang ini berkaitan dengan bilangan perenggan. Kalau soalan rumusan itu ada 2 fokus. Okey. Yang pertama, pendahuluan. Kemudian yang kedua, perenggan 2 iaitu fokus 1. Perenggan 3, fokus yang kedua. Dan akhir sekali iaitu apa? Penutup lah. Iaitu penutup. Okey, seterusnya kita susun ikut giliran. Jangan kejap atas, kejap ke bawah kan. Pendahuluan mesti mula-mula. Okey, ini kalau 3 fokus. Kalau 3 fokus, macam mana 3 fokus? Okey, yang pertama, cuba tengok betul-betul. Pendahuluan, kemudian diikuti dengan fokus 1. Kemudian kita ada fokus 2. Fokus 3 dan akhir sekali penutup. Penutup. Maksudnya ada 5 perenggan. Okey, perenggan 1, 2, 3, 4, 5. Itu bezanya. Okey, seterusnya. Tengok dulu contoh soalan rumusan. Yang pertama, bahan 1 kebiasaannya dia keluar dalam bentuk petikan, dalam perenggan.
Okey, dalam bahan 1 ni ada 2 fokus. Kemudian untuk bahan 2, soalan akan bagi gambar. Okey, gambar ataupun poster. Okey. Dia tak ada ayat panjang-panjang, dia ada macam ayat-ayat ringkas saja. Okey. Dan yang ketiga, sama ada grafik macam ni, gambar macam ni ataupun yang lain. Okey, sajak, puisi, okey, syair. Okey, untuk rumusan ini kelas, anda kena tahu, anda perlu tahu 2 perkara utama. Apa dia? Yang pertama, bila kita dapat soalan, kita pastikan tema tersebut, tema bahan tersebut. Okey, tema sama bagi semua bahan. Contohnya, soalan itu ada 2 bahan. Bahan 1, bahan 2. Tema sama. Okey, temanya daripada buku teks. Jangan bimbang. Apa yang cikgu kamu ajar itu, okey, melalui buku teks, ada dalam soalan nanti. Jangan risau. Dan yang kedua, kamu kena tahu nak menentukan fokus. Ada murid tanya, cikgu, fokus ni apa? Dari tadi cikgu cakap fokus. Okey, fokus tu kata kunci isi. Okey, sama ada kesan. Okey, contohlah soalan tu temanya berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Okey, kalau fokus maksudnya kata kunci. Boleh jadi dalam soalan itu, kita kena cari kesan kemalangan jalan raya, punca kemalangan jalan raya. Okey, ataupun langkah untuk mengatasi kemalangan jalan raya. Itu kata kunci dia. Langkah, kesan, okey, faktor, punca dan sebagainya lah. Okey, saya ada sikit lah nak kongsi dengan kamu cara untuk menentukan fokus. Okey, ini fokus untuk dalam petikan bahan 1. Okey, kalau kamu baca, nampak dalam ayat tu banyak tentang berpunca daripada, disebabkan oleh, berlaku kerana. Sudah tentu fokusnya punca. Begitu juga dengan yang lain lah. Perlulah apa? Langkah, menyebabkan, kesan, menghalang, masalah. Okey, begitu juga dengan yang lain lah. Okey, begitu juga dengan yang lain. Kalau mampu, apa? Kebaikan kan? Kebaikan, faedah. Kemudian kelemahan, keburukan, bertugas, peranan, okey, ataupun tugas, tak ada masalah. Kemudian ciri, ciri tu apa? Sifat. Bergantung kepada yang kamu baca nanti. Okey, kalau banyak mampu, maksudnya kebaikan lah tu. Dia punya fokus. Bergantung pada tema. Okey. Ini gambaran untuk teknikal bina rumusan. Ini sebagai gambar sajalah. Baca soalan, tentukan fokus. Kemudian bila dah ada tahu fokus, barulah kita cari isi. Okey. Kita kena baca dulu. Yang penting kamu kena baca. Kalau tak baca, memang tak boleh jawab lah. Okey. Sebab itu kita belajar membaca dari kecil lagi kan, supaya kamu boleh jawab soalan. Kemudian kita bina rumusan. Dan jangan lupa kira patah perkataan. Jangan lebih 120. Okey. Okey, macam mana nak buat pendahuluan? Senang saja. Rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Fokus 1 tu kata kunci yang kamu dah dapat lah. Okey. Contohnya, rumusan membincangkan punca kemalangan dan langkah untuk menangani ataupun langkah untuk mengatasi kemalangan ataupun langkah untuk mengurangkan kemalangan. Itu kata kunci dia. Tapi kena ada fokus dululah. Gitu juga yang kedua ni kalau 3 fokus. Okey, rumusan membincangkan punca kemalangan jalan raya, kemudian koma, kesan kemalangan jalan raya, dan langkah untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Okey, macam tu. Okey, letak isi, ingat ambil 8 daripada semua fokus. 8 isi yang terbaik kerana pemeriksa akan ambil kira 8 isi saja. Okey, kena ambil daripada semua fokus, semua bahan. Maksudnya daripada setiap gambar tu kita kena ambil isi. Wakil setiap gambar tu kena ada kita ambil isi. Okey, petua untuk merangka isi. Saya buatkan untuk kamu ini. Okey, tengok betul-betul jadual ini. Petua ni untuk merangka ini pelan kita. Pelan kita sebelum buat rumusan. Okey, kita susun ikut bahan. Bahan 1, bahan 2. Kemudian fokus 1, fokus 2. Ingat, petikan 1, bahan 1 dia ada 2 fokus. Okey.
Kemudian bahan 2 satu fokus. Di mana bahan 2 ni fokusnya sama dengan salah satu fokus pada bahan 1. Okey, pendahuluan, dah siap pendahuluan, kita buat perenggan kedua. Perenggan kedua ni kita ambil semua isi, sebab fokusnya sama. Okey, kita bina perenggan ikut fokus. Itu yang lebih senang. Walaupun daripada bahan yang berbeza. Kemudian fokus 2. Okey, perenggan yang ketiga. Apa isi yang kamu dapat dekat fokus 2, kamu ambil, senaraikan kat sini. Dan penutup perenggan keempat. Okey, itu kalau 2 fokus. Kalau 3 fokus, sama saja. Cuma tambah saja bilangan fokus dengan bilangan bahan. Bahan ni sampai 3. Okey, fokusnya sampai 3. Senaraikan balik. Apa yang kamu dapat tu, senaraikan balik. Okey, susunan dia macam mana? Pendahuluan, perenggan 1. Kemudian perenggan 2, fokus 1. Ambil semua. Perenggan 2, fokus 2. Dan perenggan 3, fokus yang kedua. Perenggan keempat, fokus yang ketiga. Berdasarkan yang mana? Berdasarkan fokus, berdasarkan bahan yang ketiga ini. Dah siap semua ni, barulah kita buat penutup, iaitu pada perenggan yang kelima. Ingat ya, perenggan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 3 fokus, 5 perenggan. Itu je bezanya. Okey, kita pergi kepada praktikal nak jawab soalan. Okey, saya bacakan sekejap. Bahagian C, rumusan, 30 markah. Baca, petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah. Kemudian, buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Okey. Jangan lebih 120. Kemudian, jangan ambil bulat-bulat terus satu perenggan. Tak boleh. Okey, petikan ini berkaitan dengan pengambilan sarapan. Dan tugas kita sekarang, kita kena tentukan. Tema dah tahu dah. Tema ni pengambilan sarapan. Tapi fokus dia apa? Okey, ingat bahan 1 ada 2 fokus. Okey, saya ringkaskan. Okey, bila saya dah analisis, okey, saya dapat isi ni. Pemula aktif bagi metabolisme untuk membantu membakar kalori. Nampaknya macam sesuatu penyataan yang baik, yang ada kelebihan. Okey, so saya tentukan terus. Fokus pertama ialah kepentingan pengambilan sarapan. Setuju tak? Okey, kenapa kita kena sarapan? Okey, pemula aktif bagi metabolisme untuk membantu membakar kalori. Maksudnya kalau kita ambil sarapan, kalori kita dalam badan kita dibakar. Okey, saya baca pula pada perenggan seterusnya. Saya dapat lagi isi. Dapat membekalkan tenaga dan nutrien yang diperlukan oleh badan. Bila dapat ni, fokusnya lebih kepada kebaikan ataupun kepentingan sarapan. Kan, kebaikan dapat. Tengok ni, ada lagi. Membantu seseorang fokus di tempat kerja. Yalah, bila kita dah makan, masa sarapan kan, di sekolah kita boleh fokus lah. Okay, sama ada kamu sebagai pelajar atau pekerja nanti. Okey, bila saya baca-baca lagi, saya terjumpa perkataan ini. Banyak impak negatif. Banyak impak negatif. Sekiranya mengabaikan sarapan. Oh, tadi saya dapat isi tentang kebaikan. Tapi ini isi tentang apa pula? Maksudnya, saya dah hampir jumpa fokus yang kedua pula. Iaitu, impak. Impak ni sebenarnya berkaitan dengan kesan. Okey, maksudnya kesan tidak sarapan. Kat sini pun ada beritahu kan? Impak negatif sekiranya mengabaikan sarapan. Okey, untuk pengetahuan kamu, fokus ni sebenarnya ada juga dalam, dinyatakan terus dalam petikan. Contohnya ada kesan, terus ambil kesan tu. Tak ada masalah. Okey. Kadang-kadang tentang kepentingan, terus saja ambil. Cuma apa fokus yang kita jumpa, kita masukkan dengan tema. Okey ya. Ini isi dia lah. Dan ada isi yang okey, keburukan ataupun kesan kita dah ambil sarapan, orang tu boleh cepat lapar. Yelah, kau tak makan, kau lapar lah. Gitu kan. Okay. Kemudian cenderung untuk makan dalam kuantiti yang banyak. Dah lah tadi tak sarapan, bila tengah hari 3 pinggan nasi dah bedal. Kan? Itu kesan dia. Okey, ada isi lain. Okey. Menurunkan tahap kolesterol jahat. Yang merah ni iaitu kebaikan. Kebaikan sarapan. Yang biru ni kesan tidak sarapan. Okey. Saya dapat 4 isi kebaikan atau kepentingan, 3 isi kesan.
Okey, itu bahan 1. Bahan 2 diisi juga. Lagi senang. Sebab apa? Mengapa sarapan pagi penting? Dia dah bagi siap fokus dia tentang kepentingan. Kepentingan. Okey, kepentingan tadi sama macam fokus yang dekat bahan 1 tadilah, fokus 1. Ambil saja isi dalam ni, kecerdasan otak, kesihatan tubuh, susah dijangkiti penyakit. Dia bagi dalam bentuk ayat-ayat ringkas saja kan. Kita kena buat ayat sikit lah. Tak ada masalah, senang je. Okey. Okey, bila saya analisis tadi kan, apa jawapan dia? Okey. Sebelum tu, bila anda analisis, anda sudah tahu apa? Tema dah tahu kan? Apa dia? Pengambilan sarapan. Kemudian, bahan 1 dah ada fokus kan? Kepentingan sarapan. Kesan tidak sarapan. Okey, betul. Fokus 1, fokus 2 kan? Bahan 2 yang gambar tadi tu, dapat fokus 1. Kepentingan sarapan. Bila dah dapat ni, barulah kita ada jadual macam ni. Cuba tengok betul. Okey. Pendahuluan selesai, tak ada masalah. Sebab apa? Kita dah tahu fokus. Kemudian ada bilangan 1. Kan? Bilangan bahan lah. Bahan 1, petikan. Apa isi dia? Kita masuk dulu. Tapi dalam peperiksaan nanti tak perlulah buat macam ni. Kan? Jadi lambat pula nanti kan. Ini sebagai latihan. Nak bagi nampak isi kita di mana. Okey, kemudian bahagian 2 ni, bilangan 2 ni ada grafik kan? Apa isi dia? Ambil. Kita senaraikan dahulu. Nanti kita pilih. Pilih berapa? Pilih 8. Pilih 8 tengok. Menyala tu. Okey. Dan penutup lah. Ya, perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, penutup. Ni 4 perenggan. Ini kalau 2 fokus. Apa kata kalau soalan itu kan ada 3 fokus? Ada 3 fokus pula. Kan? Maksudnya kita tambahlah 1 lagi. Okey, hasilnya macam mana? Okey, ada bahan 1, bahan 2, bahan 3. Okey, ni saya kena ubah sekejap. Bahan 1, bahan 2, bahan 3. Bahan 1, bahan 2 tadi kita dah dapat kan? Cuma tadi ada 1 lagi tambahan fokus. Tambahan bahan. Okey, kita baca-baca. Oh, ini tentang punca. Okey, tentang punca. Okey. Tengok betul-betul. Tabiat pemakanan remaja. Kalau kita bacakan banyak tentang punca. Remaja tidak sarapan kerana. Tengok kerana. Kerana tiada selera. Ini punca tidak sarapan lah ni. Kan? Kerana apa lagi? Remaja tidak bersarapan kerana tiada masa. Tak ada masa nak sarapan. Busy. Kan? Sibuk kan? Okey, kemudian remaja tidak bersarapan kerana tiada makanan. Nak makan. Tapi tak ada makanan. Dah makan malam tadi? Okey. Okey ya. Akhir sekali. Kita nak buat kesimpulan. Kesimpulan macam mana nak buat? Ada 5 langkah mudah. Yang pertama, iaitu kesimpulan, kemudian siapa, buat apa, temanya apa, dan harapan positif. Okey, kesimpulannya mesti adalah. Yang pertama kan, siapa? Siapa? Kalau kamu tengok bahan tu, siapa? Nak merujuk pada siapa? Kalau yang saya bagi tadi merujuk pada masyarakat. Kemudian, buat apa? Haruslah mengambil apa? Tema, mengambil sarapan. Kemudian akhir sekali harapan positif. Bergantung kepada tema lah. Kalau membaca agar menambahkan ilmu kan. Kalau tentang keselamatan agar keselamatan keselamatan pemandu ataupun pengguna jalan raya terjamin. Kalau ini tentang makanan agar kesihatan lebih terjamin. Macam mana kesimpulannya? Masyarakat Malaysia haruslah mengambil sarapan agar kesihatan lebih terjamin. 2 markah. Okey, jom tulis jawapan sekejap. Kalau nampak ya. Okey. Macam mana jawapannya? Okey, kita dah ada perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3, perenggan 4. Itu 2 fokus. Ini jawapan 2 fokus. Nanti anda baca ya. Okey. Kemudian, ini saya zoomkan sedikit. Kalau tak nampak. Okey, kemudian. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu. Okey, ini fokus 1. Ini fokus 1, fokus 2. Kemudian sama ya. Yang ni yang kita reka tadi. Daripada gambaran tadi, dapatlah
gambaran rumusan macam ni. Okey, begitu juga dengan ini kalau dua fokus 4 perenggan. Okey, begitu juga dengan fokus 1, fokus 2. Okey, ni kalau 3 fokus, dia ada 5 perenggan. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma dia tambah dekat sini punca tidak sarapan. Okey, fokus 1 ini perenggannya, fokus 2 perenggan yang ini, fokus 3 perenggan yang ini, dan akhirnya kesimpulan. Okey, ni kita punya rangka tadi kalau 3 fokus. Cuma saya singkatkan bilangan kotak lah. Okey, jadi macam mana? Fokus 1, fokus 2, fokus 3. Selesai. Okey, ni markah. Satu isi ada 2 markah. Okey, satu isi 2 markah. 8 isi, 8 darab 2, 16. Dekat mana 16? Ni tambah semua ni. Okey, kemudian tambah dengan penutup 2 markah. Dan akhir sekali isi 20 dan bahasa 10. Markah penuh 30. Pastikan anda dapat markah penuh. Senang saja, isi semua dah ambil dah dalam petikan. Tak ada masalah, jangan risau. Okey, secara kesimpulannya, saya harap anda sudah tahu ada 2 jenis soalan. Apa dia? Ada 2 fokus, kan? 3 fokus, kemudian yang seterusnya. Tip nak menentukan fokus. Kalau perlulah tu langkah-langkah lah. Okay? Dan lain-lain. Dan mencari 8 isi. Dah tahu cari 8 isi macam mana? Semua ada dalam petikan. Dan menulis rumusan yang lengkap. Okay, saya harap anda tulis apa yang kita bincang tadi. Pastikan jangan lebih 120. Okey. Okey, inilah harapan saya supaya untuk bahagian rumusan anda dah memahami. Nanti kita jumpa lagi pada bahagian-bahagian lain pemahaman tata bahasa dan novel. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.